Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina was sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Pertama, selamanya marilah sama-sama kita rafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pertemukan kita pada malam ini, malam ini dah berapa dah? 21 dah. Malam 21 22 bulan Safar. Dan kita sambung cerita kita ataupun perbincangan kita dalam wacana wahai orang yang beriman, yang dibawakan secara langsung pada Saban Minggu oleh Akademi Tadabbur Malaysia. Dan malam ini kita dah masuk siri yang ke-8 insya-Allah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Tadi ada sikit masalah nak masuk lain. Tak boleh lah sini. Baik, untuk malam ini siri ke-8 kita teruskan pengajian kita, perbincangan kita tentang seruan Allah Subhanahu wa taala, wahai orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu, pada ayat 254 surah Al-Baqarah. Ayat 254 surah Al-Baqarah yang kita lihat ada beberapa tema lah. Tema utamanya adalah infak, dan dapat kita berikan sebagai anjuran, saranan ataupun dorongan berinfak pada jalan Allah ataupun fi sabilillah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Baqarah ayat 254 tadi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmul la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humuz zalimun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Anfiqu, ini kata perintah. Belanjakanlah, yakni fi sabilillah, pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Belanjakanlah pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Mimma razaqnakum, sebahagian daripada rezeki yang kami berikan kepada kamu. Min qabli an ya'tiya yaumul la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah. Rezeki yang Allah berikan kepada kamu sebelum datang hari yang tidak ada lagi jual beli padanya, wala khullatun, dan juga tidak ada persahabatan yang akrab, dan juga tidak lagi ada wala syafa'ah, tidak lagi ada syafaat. Dan Allah tegaskan wal kafiruna humuz zalimun, dan orang yang kafir itu adalah orang yang zalim. Mungkin kalau kita perhati tengok tuan-tuan, kita rasa pelik, kan? Kita rasa pelik, tiba-tiba cerita suruhan daripada Allah Taala kepada orang beriman, suruh belanjakan sebahagian daripada harta yang diberikan, kan, sebelumnya, sebelum datang pertama hari yang tidak boleh jual beli. Kalau bahasa mudahnya ialah hari kiamat lah, kan? Ataupun juga dalam ayat yang lain ada disebutkan apabila ajal datang. Yang kedua, hari tidak ada lagi persahabatan yang akrab.
Maknanya sahabat yang baik sekalipun tak dapat nak tolong. Yang ketiga juga tidak ada lagi syafaat. Dan orang kafir, orang zalim, apa kaitan? Kan apa kaitan orang kafir dengan orang adalah orang yang zalim dengan konten yang kita baru baca tadi? Agak-agaknya ada jumpa ke jawapan. Kan? Baik. Hubungan dengan ayat yang terdahulu, kolerasi ataupun munasabat bainal ayat. Dalam ayat yang terdahulu, ayat ini tuan-tuan, kalau kita buka Al-Quran, Suratul Baqarah, juzuk ketiga. Dia adalah ayat kedua. Kan, ayat kedua selepas daripada ayat pertama, tilka rusulu faddalna ba'dhum ala ba'di itu. Kan? Jadi, di hujung ataupun di akhir juzuk kedua, Allah Subhanahu Wa Taala bicarakan tentang jihad. Selepas Allah Subhanahu Wa Taala menyebut tentang jihad pada ayat yang terdahulu, Allah Subhanahu Wa Taala juga menyebutkan atau menjelaskan kelebihan para rasul pada ayat 253, ayat yang sebelum inilah kan, awal juzuk ketiga, tilka rasul. Orang kita panggil juzuk ketiga iaitu juzuk tilka, kan? Kalau juzuk kedua sayakun, kalau juzuk keempat lantana. Itu adalah panggilan orang kita bagi nak memudahkan sebutlah. Baik. Dan seterusnya mengenai infak. Ada ayat tadi perkataan anfiqu kan dengan kata perintah dan jihad sememangnya ada hubungan yang erat antara satu sama lain. Dalam ayat 252 yang terdahululah. Dan ayat ini 254 ini menganjurkan pemberian infak, tapi bukan sebarang infak kerana latar belakang dan persekitaran ayatnya membincangkan perihal jihad fi sabilillah. Kalau nak ikutkanlah, sebab dalam pengajian tafsir dan juga ulum ini dia adalah kaedah-kaedah dia, ayat umum diberi makna khusus, ayat yang khusus boleh kita faham secara umum dan sebagainya, kan? Ayat yang diturunkan kepada Bani Israel juga dia punya maknanya kenalah kepada kita semua dan dia tu valid untuk sepanjang zaman, tidak hanya pada masa itu sahaja. Kan? Kalau kita nak memahami secara konteks, bermakna jadilah Al-Quran itu sebagai kitab klasik yang kalau dalam bahasa kasar wal-iyazubillah min jalik, hanya sekadar bacaan semata-mata. Tapi Al-Quran Karim itu tidak, isi kandungannya tetap relevan, valid sampai hari kiamat. Kan? Ada kalanya hukum tadi itu walaupun diturunkan kepada dan ditujukan kepada kaum Yahudi, tetapi juga membawa maksud kepada umat Islam dan dia kekal sepanjang zaman. Ini sekadar contohlah. Baik, perbincangan ayat. Ayat 254 surah Al-Baqarah ini mengingatkan kepada kita orang mukmin lah, kan? Sebab kita ni kita rasa orang mukmin tak, kan? Orang yang beriman supaya sentiasa ready, bersiap sedia untuk menemui Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat. Hari ini agak-agaknya tuan-tuan, berapa bilangan atau jumlah orang yang kita kenal meninggal? Boleh senarai, ada 5 tak yang kita kenal, kan? Yang kita kenal maksudnya mungkin ada kala dalam kalangan saudara mara kita, sahabat andai kita, rakan atau rakan ataupun orang yang ada media sosial ni disebutkan nama sekian-sekian. Kita pun tak kenal, tapi kita tahu orang sekian ni meninggal hari ni, kan? Jadi mungkin berita kematian yang kita terima hari ini mungkin pada sebahagian orang 10 orang diterima, ada kala 20. Nak kata zero tu wallahualam lah, mungkin juga, kan? Jadi yang pentingnya ialah poinnya ialah supaya kita sentiasa bersiap siaga. Dan untuk apa? Untuk pergi ke sana, yakni ke alam yang satu lagi tu pada bila-bila masa. Ready kah kita? Kan ready kah kita tak? Ibarat kata kalau siap beg,
Kan letak beg kat rumah ni satu, siap dengan kain pelekak, selai, baju, selai, serba satulah persalinan. Kan ibaratnya kalau orang ajak nak ke mana-mana pun okey, anytime beg dah ready. Jadi begitulah dia. Kan? Jadi bersiap siaga, bersiap sedia untuk menemui Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat nanti dengan menyediakan bekalan yang secukupnya sebelum tiba hari yang dalam ayat dinyatakan tadi la bai'un, yang tidak ada jual beli. Orang tak peduli dah pada hari kiamat tadi tu. Kita dah bincang dah kan. Hari kiamat maknanya dalam konteks apa panggil tema Israiliyat dan sebagainya, dan hari kiamat bahawa tidak ada manusia muslim. Kan hari terakhir itu adalah semuanya adalah orang yang tidak Islam, kan. Jadi kalaulah kita lah buat cerita, kan, jadi tidak ada lagi nak jual beli, kemudian harta pun dah tak ada guna, kan, wang ringgit, kekayaan, kerana macam orang sakit lah. Apakah boleh kita nak rasuah pada malaikat? Okay, persediaan yang paling baik dan membawa atau memberikan ganjaran yang cukup lumayan adalah menginfakkan harta pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala dengan membantu usaha-usaha menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, Dr. Wahbah Az-Zuhaili antara tokoh tafsir ataupun ulama tafsir lah juga kontemporari daripada Syria. Ketika menjelaskan ayat ini, dia kata saya ambil yang inilah walhal kita boleh rujuk, dan saya rujuk pun kepada beberapa kitab tafsir muktabar seperti tafsir Ibnu Katsir, kan, memang dia punya poinnya adalah daripada kitab-kitab tafsir muktabar, kan. Kalau tafsir muktabar seperti Ibnu Katsir pun samalah. Jadi bahawa Allah Ta'ala perintahkan kepada orang mukmin yang memiliki iman yang benar, yang sungguh-sungguh untuk berinfak pada jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kan? Kita letak pada ruang muhasabah diri kita, tuan-tuan. Sehubungan itu timbul persoalan, adakah infak yang dimaksudkan dalam ayat yang kita baca itu infak harta saja ataupun infak ni dia ada macam-macam? Kan, infak maknanya ada dua lah, tak? Sama ada pertama infak secara ataupun dengan harta, yang kedua infak yang bukan harta. Macam orang buat juk lah, tak? Ataupun duit terbawa ni pergi surau, pergi masjid, lalu tabung peti sedekah tu, kan? Kita pun senyum pada tabung tadi, tak? Kan? Kerana duit aku tak bawa, kan? Senyum itu sedekah, kan? Itu adalah antara yang bentuk hissi dan maknawi. Infak pada harta, tak ada harta, kan, ada juga infak dari sudut perkongsian idea, pengalaman, kepakaran dan sebagainya, untuk tujuan apa? Li'ila'i kalimatillahiyal ulia, untuk menegakkan kalimah Allah. Sebab masing-masing ada sumbangan dan peranan yang tersendiri setakat mana yang dia mampu. Kita jangan mempelekehkan orang. Tak sama tak keistimewaan, kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala beri pada manusia tak sama. Kan? Kalau kita dalam komuniti masyarakat lah, kan, tak semua orang boleh jadi imam. Tak semua orang boleh jadi bilal. Tak semua orang boleh jadi chef. Kan? Jadi Allah dah bagi dah keistimewaan, kan, yang tertentu ni, walaupun kemahiran tadi itu boleh dilatih, diusahakan, tapi yang secara giftednya begitu. Dia punya cara kerja tu memang cukup cekap dengan pengalaman dan seumpamanya lah. Baik, jadi jelas bahawa harta ni, infak ni ada dua, harta dan juga yang selain harta lah. Dan yang kedua adalah infak ini ada yang wajib ke yang sunat? Kan, apakah infak itu yang wajib ataupun yang sunat? Baik, ahli tafsir lebih cenderung kepada tafsiran secara umum, yang mana maksud infak itu ialah mencakupi harta dan infak bukan harta. Kan? Kita kena fahamlah, bila kita baca ayat Quran ini, kita balik semula kepada realiti kehidupan,
Nabi dan juga pada sahabat 1400 tahun yang lalu. Maknanya kalau secara mudah tidak semua sahabat ada harta, kan, yang banyak ataupun yang sederhana macam kita. Yang kaya-kayalah, kan. Dan maknanya mereka tadi tu bertahap, ada yang pada peringkat awal sampai di Madinah, kan, dalam keadaan serba dhaif, kemudian berniaga, kan, dan sebagainya lah. Jadi bila kita faham bahawa dalam kalangan sahabat pun mempunyai status sosial yang berbeza, kan, ada yang berharta, ada yang kurang harta. Kalau kita fikir semua harta, nayalah, kan. Dan begitu juga dengan infak yang wajib dan infak yang sunat. Namun di hujung ayat ini secara tegas menunjukkan bahawa orang kafir itu adalah orang yang zalim, menunjukkan bahawa infak itu hanya yang wajib. Kan, hanya infak yang wajib, kerana meninggalkan infak sunat tidak menjadi kafir. Ini antara pandangan lah, kan. Sebab perbincangan banyak. Baik. Yang pertama kita tengok kepada makna infak. Makna infak ini perkataan infak anfaqa. Dalam bahasa Arab, perkataan dalam bahasa Arab biasanya terdiri, dia punya asas ataupun kata dasar lah, kan. Kata dasar daripada 3 huruf. Kan, kalau anfaqa ini dah jadi 4 huruf, kan, ada tambahan hamzah ataupun alif lah, orang Melayu panggil alif, kan. Baik, ada tambahan hamzah ataupun alif yang betulnya, kan. Infak ialah, maka lahirlah perkataan anfaqa dan daripada kata dasar nafaqa. Nafaqa ini banyak makna, kan, selain daripada kita pun panggil nafkah, kan. Nafaqah pun, nifak pun juga munafik itu, kan, munafik tak juga daripada perkataan yang sama. Dia tengok kepada konteks ayat. Baik, dalam konteks anfaqa, membelanjakan, perihal berbelanja atau mendermakan harta pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala dengan tujuan untuk mendapatkan ganjaran pahala. Termasuk dalam kategori infak ini, belanja tadi tu, kan, ada yang wajib, ada yang sunat. Ada seperti nafkah isteri ini wajiblah, kan. Sedekah sunat, zakat wajib, kan, membina keperluan ibadah, kan. Tengok kepada keadaan lah. Macam kita kata menggali perigi, kan, hukumnya harus. Tapi dari sudut keadaan, oleh kerana tidak ada air, bagaimana nak mendapatkan air, maka hukum menggali perigi tadi menjadi wajib disebabkan oleh perlu kepada air untuk bersuci. Walaupun secara dari sudut asalnya menggali perigi misalnya hukumnya adalah harus, tapi untuk tujuan ibadah dia boleh berubah, bertukar daripada harus menjadi wajib, kan. Jadi membina ataupun menyediakan keperluan untuk ibadah, kan. Kita tidak bincang yang 3 perkara ni, daruri, kemudian tahsiniat dan hajiat dan tahsiniat, antara keperluan dan kehendak dalam bidang pendidikan dan sebagainya lah. Baik, Al-Quran banyak menyebut perihal infak ini, tuan-tuan, dengan pelbagai bentuk kata-kata seperti anfaqa, dia membelanjakan, kan. Anfaqta, kamu telah membelanjakan. Anfaqtum, ini fi'il madhi, kan, past tense, kamu juga telah membelanjakan, ini jamak. Anfaqu, mereka telah berbelanja, kata jamak, kan, past tense. Tunfiqu, ini present tense, kan, kamu sedang belanja, kan, maknanya sedanglah, okay. Kalau tambah bahas, kalau budak-budak kita ni kita sajalah, kita buat joki sedikit, okey. Jadi belanja ni tambah ing, nak jadi apa? Kalau makan, makan gitu, kan. Sedang makan dah. Bahasa Melayu bahasa yang simple, dia tidak ada ed, tak ada tukar perkataan seperti makan, antara eat dengan eat misalnya, kan. Kalau past tense ada yang tambah ed, kan. Kalau present tense, past present continuous tense dan sebagainya, ada ditambah in, kan, contohlah. Baik, kamu belanjakan, kemudian yunfiqu, dia belanja, kan. Yunfiquna samalah juga kata jamak. Nafaqah,
Nafaqah adalah satu perbelanjaan, kita pun timur kosakata Melayu, dan munfiqin. Kan, jangan baca munafiqin. Kan, sini pun boleh ni. Kan, tanda fathah ada. Munafiqin jadi orang munafik. Kan, munfiqin ialah orang yang berbelanja. Daripada munfiqun ataupun munfiqin. Kan, dan sebagainya lah. Atas dasar ini, Al-Quran secara tegas menyebut perkataan harta selepas infak, misalnya pada ayat 262 dalam surah Al-Baqarah juga lah lepas ni, kan. Allazina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Orang yang yunfiquna, membelanjakan. Bahasa mudahnya infak, ataupun bahasa Melayu kita dapat fahami ialah membelanjakan, kan. Jadi orang yang membelanjakan amwalahum, hartanya. Kalau dalam ayat yang tadi Allah Subhanahu Wa Taala tidak sebutkan. Dan Allah Taala menyebutkan anfiqu mimma razaqnakum. Belanjakanlah apa yang kami rezekikan kepada kamu. Apa rezeki kepada kamu? Kan? Ada yang zahir, ada yang batin, kan? Tapi dalam ayat 262 ini secara jelas Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan akan harta bermakna dan apa orang yang membelanjakan harta mereka fi sabilillah. Maknanya jelas, kan? Jelas harta itu ada disebutkan secara jelas dan terang dalam Al-Quran. Orang yang membelanjakan hartanya fi sabilillah summa la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adha. Kemudian mereka tidak mengiringi apa yang mereka belanjakan itu ma anfaqu mannan wala adha. Tidak ungkit-ungkit pemberian. Dia ni kerana aku bagilah dulu ni, aku sponsor lah dulu ni. Tak, kan? Bagi duit tambah ke apa ke, bagi modal kecil-kecil berniaga burger, contohlah berniaga nasi lemak ke, bila dah maju sikit ni dah lupa daratan. Contoh tak, kan? Jadi kita mengungkit-ungkitkan pemberian kita tadi wala adha, dan tidak pula menyinggung atau adha ni menyakiti pihak yang diberi bantuan tadilah, kan. Kita infak duit 500 ke 1000 ke, nak ambil lah buat modal dulu dah, kan. Pinjam ke bagi bang, kan, pulang pada kita lah dah. Kalau lebih baik kita bagi. Kalau kita rasa nak suruh dia ni ada tanggungjawab, kita kata pinjam. Walaupun dalam hati itu bagi. Sebab kadang-kadang sikap manusia memang begitu. Bila bagi, tak apalah, dia tidak berapa kisah sangat. Kok lah kalau modal tu hangus, dia akan pergi lagi. Kalau dia faham itu, ini aku hutang daripada simpulan tadi, bermakna hutang itu wajib dibayar, dia akan lebih beringat. Bergantung pada kita tak, tuan-tuan. Kan, bila dah maju sikit, mungkinlah 6 bulan ke setahun ke jumpa kita, bang, saya nak bagi duit ni yang saya pinjam ataupun yang abang bagi itu, kan, tahun lepas 500. Kan, jadi pulanglah pada kita, tak apalah, ambil lah, kan, buat guna untuk tambah modal ke, untuk anak-anak belanja anak-anak sekolah dan sebagainya. Itu bergantung kepada kita. Setelah sahabat tadi itu ada improvement dalam bisnes dia lah, sebagai contoh, kan. Baik, lahum ajruhum inda rabbihim. Mereka akan dapat ganjaran ataupun pahala di sisi Tuhan mereka, wala khaufun alaihim, tidak ada kebimbangan dari sudut berlaku kejadian yang tidak baik, wala hum yahzanun, dan mereka juga tidak sedih duka cita, kan. Mereka pula tidak akan berduka cita. Baik, selain itu ada ayat yang tidak memberikan makna infak ini dengan harta, kan. Jadi kalau yang sebut tadi dah sebut dah, ada yang harta dan bukan harta. Mana nas dia? Ada mana dalil dia? Kan, kalau yang tadi harta ada allazina yunfiquna amwalahum, dan mereka yang membelanjakan harta. Okey, clear harta. Harta tak kira lah apa harta. Demo cincin emas ke, kan. Orang nak buat masjid ni duit tak ada. Ada cincin emas, tak? Ada gelang emas, ada rantai. Gadai sebagaimana kaum apa panggil orang perempuan dulu-dululah, masa kerajaan ataupun masa negara kita nak merdeka, sebagai salah satu sumbangan mereka kepada kerajaan pada masa itulah, kan. Zaman susah. Baik.
Kemudian yang keduanya ialah yang tidak ada makna infak. Dengan perkataan harta sehingga ia merangkumi semua rezeki yang diperolehi manusia. Semua rezeki yang manusia dapat. Ada dua ayat lah sebagai contoh dalam surah Al-Ra'du dan juga dalam surah Al-Furqan. Wallazina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Dan orang yang sabar, kan, dan orang yang sabar dalam mencari keredaan Tuhan. Mencari keredaan Tuhan makna kalau cari rezeki tadi ni, kan, kena cari dengan yang betul lah, tak, rezeki tadi tu dengan yang betul. Tak boleh kita nak apa rasuah, kan, tak boleh apa panggil proksi dan seumpamanya. Jadi kerana mencari keredaan Tuhan, wa aqamus salah, yang mendirikan solat, wa anfaqu, dan Allah sebut di sini, dan mereka menafkahkan, kan, mimma razaqnahum, apa yang kami beri rezeki kepada mereka. Sini Allah tidak cerita harta ke, kan, berupa kesenangan, masa pun rezeki tak? Betul ke? Kan, masa pun rezeki, kan, kita jangan ingat tidak, kan. Sirran wa alaniyah sama ada dibuat secara sirran, secara senyap-senyap, sembunyi, wa alaniyah, dan secara terang-terangan, wa yadra'una bil hasanati sayyi'ata ulaika lahum uqbadar. Dan serta menolak kejahatan dengan kebaikan, itulah orang yang mendapat uqbadar, sebaik-baik tempat ataupun kesudahan yang baik. Dan yang kedua, dalam surah Al-Furqan, wallazina iza anfaqu, dan apabila orang yang anfaqu membelanjakan, yakni harta, kan. Tapi di sini ni dia tak sebutlah. Ni kalau dalam sebahagian penterjemahan dituliskan untuk memudahkan kefahaman pembaca, kan. Jadi tidak dinyatakan bermakna apa jualah, kan. Dan apabila mereka tadi itu anfaqu, menafkahkan ataupun membelanjakan rezekilah ataupun harta, lam yusrifu, mereka tidak membazir ataupun tidak boros, tidak berlebih-lebihan, walam yaqturu, dan juga tidak kedekut nak makan tu, umpamanya tak nak makan, berpada-pada, jangan terlalu banyak, jangan terlalu sikit, kan. Rasa nak makan, contohlah kata nasi arak ke, nasi Palestin ke, nasi apa, belilah, kan, tapi biarlah berpada tak. Kalau dah makan tiap-tiap hari itu melampau pula. Allah A'lam lah, dia masing-masing. Wa kana zalika baina zalika qawama, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Maknanya tadilah, kan, tidak melampau, tidak membazir, dan juga tidak kedekut rasa keliru sangat nak makan nasi arak ni, tak, kan. Sehingga sanggup tahan rasa terpendam tengok orang lalu tepi kedai, kan. Kalau tak ada duit itu lain, ni kedekut nak makan untuk diri sendiri, kan. Wallahu a'lam lah, ada. Kalau zaman sekolah dulu ada, kan, zaman mengaji di universiti pun ada, kan. Saya pun ada tengok-tengok kawan-kawan, wallahu a'lam lah, mungkin dari sudut latar belakang keluarga tak berapa inilah, mungkin orang susah, kan. Jadi mungkin dari sudut komunikasi dengan rakan-rakan pun dia pun apa dia panggil, kurang pandai lah, kan. Mujamalah ini, kan. Biasalah kadang kita zaman budak-budak ni. Baik, justru yang dimaksudkan dengan infak ialah sesuatu yang diberikan oleh seseorang bertujuan memenuhi keperluan orang lain. Sama ada infak tadi itu makanan, minuman, dan lain-lain lah. Tak kira lah apa jua, sama ada sebagai benda tu harta ataupun bukan harta, tak. Orang minta tolong kita, kemahiran, okey, tolong tengok komputer ni macam mana, kan, tolong tengok kereta saya ni macam mana, kita infak juga, kan, kemahiran kita dengan masa kita, kan, dan sebagainya. Jangan hanya melihat dari sudut benda semata-mata, sebab hari ni kita ini dah disogok dengan benda, kan, semuanya benda, kan. Zaman orang apa, kebendaan, termasuk juga derma atau berikan sebahagian daripada rezeki kurnian Allah atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain. Okey, syaratnya adalah mesti tulus ikhlas niat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kerana
orang lain. Bila kita bagi tu tak perlulah kita nak cerita. Kan ada orang cerita. Wallahu alam lah. Payahlah benda-benda sebegini ni. Baik. Menurut Ar-Raghib Al-Isfahani, perkataan infak ini daripada nafaqah yang maknanya sesuatu yang telah berlalu ataupun habis. Sama ada sebab habis tadi tu kerana dah habis dijual ataupun rosak ataupun meninggal. Dan perkataan infak ada kalanya membawa makna harta dan lain, dan ada kalanya yang wajib, ada kalanya yang sunat. Jadi bila kita faham infak ini, boleh faham tak? Yang pertama harta, yang kedua bukan harta, kemudian bahagian yang kedua ada yang wajib, ada maknanya yang sunat. Kena tengok kepada konteks tadi sebab dia membawa makna yang umum. Baik, dalam Al-Quran ada disebutkan juga perkataan ini sekali. Dalam surah Al-Isra ayat 100. Qul law antum tamlikuna khazaina rahmata rabbi, katakanlah wahai Muhammad, law antum, baik, sekiranya mereka tadi itu ataupun kamu, sekiranya seandainya kamu ni tamlikuna, memiliki atau menguasai khazaina rahmati rabbi, perbendaraan rahmat Tuhan aku, idzal amsaktum khasyatal infaq, nescaya perbendaraan itu kamu tahan. Kerana apa dia? Khasyata, takut untuk membelanjakannya, takut habis. Kan kalau jenis spesies kedekut dah makan sikit-sikit je lah kan. Takut habis walahal, tak luak pun untuk berapa 7 keturunan, 10 keturunan. Wa kana al-insanu, dan Allah kata manusia tu qatura, sangat kedekut, sangat kikir, bakhil orangnya kan. Jadi kalau yang jenis kedekut bakhil ni memang sifat ataupun memang sebahagian daripada sifat manusia tuan-tuan. Allah dah sebut dah dalam Al-Quran. Ini bagi perkataan infak. Baik. Kemudian perkataan khasyatul infak bermakna khasyatul iftiqar, takut miskin. Biasalah tak, kita takut bila kita derma 100 kan, kita akan jatuh miskin. Kan, sedangkan itulah merupakan ujian kepada kita tuan-tuan. Baik. Kita skip. Kemudian dalam surah Al-Baqarah, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Ini ayat yang biasa kita dengarlah, kan, ganjaran ataupun reward kepada orang yang membelanjakan harta digandakan berapa? Sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Dapat 700 kan? 700 kali ganda lah kan, saya ringkaskan begitu. Jadi bila 700 kali ganda, sebagaimana ada lagi dalam satu ayat Quran yang membawa maksud yang hampir sama, cuma dia berbeza sedikit dengan ayat yang kita bacakan. Ayat yang kita baca. Baik, dalam surah Al-Munafiqun, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut. Kalau ayat kita baca tadi itu kan, kita tengok atas balik. Di sini ya ayyuhallazina amanu anfiqu, Allah perintahkan kepada orang beriman supaya membelanjakan apa yang Allah beri rezeki sebelum datangnya hari yang tak boleh jual beli, tidak ada lagi persaudaraan dan tidak ada lagi syafaat. Dan pada ayat yang lain dalam surah Al-Munafiqin, surah Al-Munafiqun, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan gaya yang hampir sama tapi ada sikit bezalah. Wa anfiqu, perintah juga. Wa anfiqu mimma razaqnakum, dan belanjakanlah apa yang telah kami kurniakan kepada kamu min qabli ayati ahdukumul maut, sebelum datangnya mati. Lebih kuranglah kan, kalau kita nak belanja pun belanjalah masa hidup, tapi dah masa hidup pahit kedekut ni nak kata apa kan, bila dah mati harta tadi tu harta orang lain dah kan, bukan harta kita, harta waris kita. Terpulanglah kepada waris kita nak buat apa dengan harta yang mereka baru miliki.
sepeninggalan kita dah tuan-tuan. Bahagian kita tak ada dah. Bahagian kita bila anak Adam tu mati, yang tinggal 3 perkara itulah kan. Antaranya ialah sedekah jariah. Sedekah jariah, oleh sebab itu hari ini ada konsep wakaf kan, supaya sumbangan harta infak kita itu sentiasa mengalir selagi mana benda tadi itu yang diinfakkan tadi itu memberikan manfaat kepada masyarakat. Kan, bermakna tuan duduk dalam kubur, orang panggil pencen kubur, duk mengalir pahalanya kerana hasil usaha yang telah dilakukan semasa hayat dia. Jadi kalau dalam konteks yang tadi surah Al-Munafiqun tadi, fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Minta tangguh salah seorang di antara kamu, lalu dia kata, wahai Tuhanku. Ini Allah ceritalah, mengapa kamu tidak menangguhkan kematian aku sehingga kepada satu waktu yang dekat, ila ajalin qarib fa asaddaqa. Poinnya ialah dia nak bersedekah. Dan jadi poin di sini bersedekah bermakna mesti dibuat semasa hayat di kandung badan, mesti masa hidup. Kalau masa mati tak ada dah kan. Jadi itulah dia, wa akum minas solihin, dan dia janji nak jadi orang yang soleh, tapi dah tak ada apa kan, tak boleh lagi nak bangkit semula, nak jadi zombie dah. Baik, kemudian begitu juga dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala yang ini tuan-tuan. Ini yang kita sebutkan tadi, gandaan 700 kali kan. Dan laisa 'alaika hudahum walakinnallaha yahdi man yasha. Soal hidayah ini milik Allah, nak beri kan kepada orang yang dia nak. Wa ma tunfiqu min khairin, dan tidaklah engkau diwajibkan wahai Muhammad menjadikan mereka yang kafir mendapat petunjuk, kerana kewajipanmu hanya menyampaikan sahaja. Maknanya usaha Nabi SAW ni, kalau kita kata apakah dakwah Nabi SAW itu tuan-tuan, 13 tahun di Makkah, 11 tahun, 10 tahun di Madinah, tidak berjaya. Kan? Islam melihat kepada usaha, tidak melihat kepada hasil. Kan? Jadi tidakkah kau tengok, okey wahai Muhammad, mereka ni mendapat petunjuk kerana kewajipan kamu hanya bawa mesej Islam. Allah lah yang bagi hidayah. Macam kisah Ali bin Abu Talib dak. Nabi SAW itu, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Allah jawab dak kan, walaha Abu Talib ini cukup besar sumbangannya kepada Islam. Kita baca sejarah dia kan. Tapi begitulah kan, doa Nabi SAW ini Allah tidak terima. Allah jawab dengan ayat yang kita baca tadi, innaka la tahdi man ahbabta, kamu tak boleh bagi petunjuk hidayah kepada orang yang kamu kasih kan, tapi Allah lah yang bagi petunjuk. Artinya petunjuk itu adalah, hidayah itu adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala. Kita usaha saja. Kan, rakan-rakan kita yang belum Muslim tak kan, kita cubalah bawa sikit kan. Dia terima tak terima, mungkin tahun depan, 5 tahun lagi ke, 10 tahun lagi ke, mudah-mudahan dia akan terima hidayah yang kita pernah sampaikan juga. Dan kalaulah contoh kita jumpa dengan si Polan tadi, kita dah cerita tentang Islam 5 tahun lepas, kemarin kita jumpa dia kan, dia kata saya dah peluk Islam. Kita pula jangan rasa seronok pasal apa, kerana akulah tak. Mungkin beberapa orang yang dia telah jumpa untuk dapatkan pandangan tentang Islam. Kita jangan syok sendiri tak tuan-tuan. Kadang-kadang kita syok sendiri, kita pun sembang pula, cakap pada orang lain, orang teraskan dia peluk Islam kerana akulah. Jangan kan. Mungkin Allah nak uji kita soal apa tadilah, soal kita rasa kita bangga kan, ujub, riak dan seumpamanya. Akan tapi Allah jualah yang beri petunjuk dengan beri taufik kepada siapa yang dia nak kan. Baik, wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum, dan apa jauh harta yang halal yang kamu belanjakan fi sabilillah,
maka faedah dan pahalanya untuk diri kita. Kan kalau kita baca kisah para salafus soleh lah, seperti misalnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ada orang tanya pada dia, kan? Jadi ada orang tanya pada dia, siapakah orang yang berakal? Ada orang tanya kepada Ibnu Mas'ud, siapa orang berakal? Dia jawab apa, tuan-tuan? Orang yang simpan hartanya di tempat yang tidak dimakan ulat. Agak-agak di mana? Kan? Orang yang simpan harta di tempat yang tak dimakan ulat dan tidak diketahui oleh pencuri. Iaitu di mana? Di langit. Oh, hebat tak? Macam harta kita lah. Harta kita ada RM10 kan, di tangan ada duit RM10. Harta kita ke? Harta yang sebenarnya ialah apabila kita infakkan. Kan? Kita rasa hilang RM10 tak? Itu sebenarnya kita rasa hilang, tapi harta itulah dengan penuh ikhlas kita infakkan itu, mudah-mudahan Allah terima, kan? Dan itulah dia yang menjadi harta kita yang hakiki, yang sebenarnya di akhirat nanti. Adapun harta dunia, kan, harta dunia setakat tu je lah, kan? Ada dalam hadis pun okey, yang kita belanja buat makan, kan, habis harta yang kita gunalah, kereta, motor, baju, apa benda tu, kan, habis. Yang ketiganya ialah yang tadi tu, yang kita laburkan untuk tujuan amanah saham syurga tak? Baik. Kemudian wama tufiqu illa btira wajhillah. Kamu tidak beri apa jua harta yang mana tadi? Dan kamu tidaklah mendermakan harta tadi itu melainkan ibtira'a wajhillah, untuk mendapatkan keredaan Allah Taala, kan? Kita derma RM1 lah kata tak, kan? Tuan-tuan mungkin perasan kalau kita pergi ke surau, contoh saya perhatilah bila pergi ke surau ni, waktu subuh ke maghrib ke, adalah jemaah surau ni dia buat keluar daripada poket dia masukkan, kan? Maghrib dia masukkan, kita kata contoh RM1 lah tak. Okay, isyak pun dia masukkan, kan? Sebab apa? Kalau boleh dia mahu melakukan kebaikan dan kebajikan pada setiap waktu. Kan dia pergi ke surau 5 kali, bermakna 5 kebaikan yang dilakukan, walaupun jumlahnya kita kata RM1 lah, kan. Mudah cerita tak, RM1 bermakna RM5. Bukan tak boleh pun dia ambil satu not ataupun duit yang tadi tu, okey, dia sekali masuk saja tak. Boleh, tapi dia nak ialah supaya aku ni sentiasa melakukan kebaikan, melakukan kebajikan pada setiap kali waktu solat. Mudah-mudahan dia menjadi asbab doa aku itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Dan kamu tidak mendermakan sesuatu melainkan kerana menuntut redha Allah, dan apa jua yang kamu dermakan dari harta yang halal akan disempurnakan balasan pahalanya kepada kamu, yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun, dan balasan baik kamu itu tidak akan dizalimi, tidak akan dikurangkan. Maknanya yang kita buat, contohlah kita dermalah kata RM1 tak, kan, balasan baik itu tidak akan dikurangkan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ada satu hadis Nabi SAW. Hadis-hadis ini cukup banyak, kan, bab sedekah pun memang cukup banyaklah. Tuan boleh explore tak dalam kitab Riyadhus Shalihin dan sebagainya. Kalau hadis ini kita bercerita secara santai lah, kan. Ada seorang wanita, dia bawa kain burdah, kan. Kalau kita ni, kalau realiti masyarakat kita ni macam kain gebor lah tak, kan. Ataupun nak kata macam burdah ni yang kain yang tebal ni, bukan batik lepas, kan. Baik, bawa selai kain burdah, pergi jumpa Nabi SAW. Lalu seorang sahabat, Sahal bin Sa'ad, dia tanya kepada orang ramai yang ada pada masa tu, kamu tahu tak wahai sahabat, kain apa ni? Maka orang ramai menjawab, itu adalah kain burdah, iaitu kain selimut yang ditenun tepinya. Dia adalah special, kan, special jenis ni. Baik, ditenun bahagian tepinya, dan perempuan tadi kata, ya Rasulullah, aku nak bagi kepada kamu untuk kamu pakai.
Kan? Ringkas cerita, kan? Nabi pun memang nak lah tak, kan? Sebab Nabi pun memerlukan kain tadi, kain yang agak tebal lah, kan? Jadi kita boleh tengok. Kalau dalam konteks cerita ni kita boleh agak, kan, bahawa insiden ataupun peristiwa ini berlaku pada musim sejuk, kan, dengan kain yang agak tebal untuk membalut tubuh lah, kan. Kalau dalam konteks realiti di Madinah pada masa itu. Baik, kemudian seorang sahabat Nabi ni, seorang lelaki dalam kalangan sahabat tengok Nabi pakai, kan. Jadi dia kata pada Nabi, ya Rasulullah, boleh tak bagi pada aku nak pakai? Agak-agak macam mana tuan-tuan? Kita lah ada orang baru bagi jaket lah contohlah ataupun whatever lah, kan. Jadi baru je pakai, memang kita pun perlu, kan. Tiba-tiba ada orang minta. Ada orang minta, Ustaz, saya nak jaket Ustaz tadi tu. Saya nak kain yang orang tu bagi. Agak-agak macam mana? Termenung juga kita. Pasal apa? Kita pun memerlukan, kan? Sebab kita pun tahulah latar belakang Nabi SAW, kan, dari sudut pakaian lah misalnya tak, kan, yang serba sederhana. Jadi dia kata, ya Rasulullah, tolong beri kepada aku untuk aku pakai. Nabi pun ambil bagi. Kemudian setelah Nabi pun berlalu, lelaki tadi tu dipersalahkan oleh sahabat lah. Tak baik kamu minta benda tu daripada Nabi, dan kamu pun tahu Nabi perlukan kepada burdah tadi. Kan? Jadi kata lelaki tadi, saya hanya ingin mendapat barakah keberkatan kain burdah yang dipakai, yakni yang disentuh oleh badan Nabi SAW tadi. Itu dia punya poin. Kan? Tapi poin yang lebih utama ialah Nabi ni apabila ada sahabat minta, maknanya yang lebih memerlukan daripada dia akan bagi. Kita dapat faham tak? Nak bagi sesuatu benda pada orang, sesuatu yang kita sayang. Termenung kita tadi. Tak, tuan-tuan? Macam mana tak? Kan? Kita pakai klik baju banyak, kan? Itu ini dan seumpamanya. Jadi kita pun tengoklah dengan kehidupan sederhana Nabi SAW, sahabat, imam-imam mazhab dan lain-lain lah, kan? Dia menjadi suri teladan kepada kita. Jadi jelasnya sikap pemurah yang ada pada Nabi SAW yang menjadi contoh teladan yang terbaik, kan? Contoh teladan yang terbaik. Jangan kita salahkan kepada si yang meminta tadi. Mungkin dia tu orang kampung, orang badui. Kalau dalam kalangan sahabat yang biasa, kebiasaannya dia tidak akan minta. Biasa kalau orang badui, mungkin begitulah dia akan minta tak, kan? Sebab ialah orang kampung ni, kalau kita ni mungkin kita kata kurang adab lah sikit tak, kan? Sebab dia pun kat dalam persekitaran. Ya Rasulullah, aku nak barang yang kamu guna tadi. Ibarat macam itulah, kan? Jadi Nabi pun bagilah tanpa banyak songil ke apa ke, Nabi pun bagi. Tapi kalau dalam sahabat yang sentiasa bersama dengan Nabi SAW, pasti sahabat dah memahami dan sahabat tidak akan meminta sesuatu. Itu perangai sahabat. Dapat kita bezakanlah, kan? Ini sekadar contoh, kan? Dan benarlah firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Sabah, Kul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir. Allah lapangkan rezeki, kan, kepada siapa yang dia nak, kan? Siapa yang dia nak min ibadihi, dalam kalangan hamba-hamba dia, wa yaqdiru lahu, dan menyempitkan rezeki. Jadi ada yang orang ni hidup dia mewah, semayang tidak, yang semayang banyak pun ada, pelbagailah jenis antara keluasan dan kesempitan rezeki seseorang dalam kalangan kita. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin, dan barang apa sahaja yang kamu nafkahkan, Allah akan ganti. Di sinilah letak keyakinan kita, tuan-tuan. Kan? Kita ni tidaklah sampai separuh daripada harta kita yang kerja lah, kata tak. Separuh daripada gaji, mungkin 5% ke daripada gaji ni kita dah donate pada sekian-sekian lah, kan. Jadi mungkin masing-masing tu
ada, dan sebaik-baik nafkah ataupun juga pemberian ini, infak ini kepada keluarga yang terdekat. Nah, ini ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya kira kalau kita ni punya kefahaman, kan, kefahaman bermakna setiap orang okey berusaha untuk selesaikan masalah ekonomi lah, contoh kan, keluarga yang terdekat. Walaupun duduk jauh kan, dengan konteks hari ni. Jadi kita boleh bank in duit RM50, RM10, RM100 kan. Ataupun carilah mana-mana yang saudara mara yang terdekat ini kan. Di samping infak kita, zakat kita, sedekah kita dan sebagainya, mudah-mudahan akan dapat manfaat. Jadi, kalau begitu orang dekat tak bolehlah orang taman. Boleh juga kita buatlah portion. Kan? Beberapa tadi. Okey. Kemudian dan yang kedua, frasa yang kedua, min qabli an ya'tiya yaumun la bai'un fihi wala khullatun wala syafa'ah. Ini ayat yang kita bincangkan, maksudnya sebelum datang hari yang tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan yang akrab, maknanya tak boleh nak tolong, dan tidak ada lagi syafaat. Imam Ibnu Jarir At-Tabari menjelaskan ayat ini menunjukkan bahawa tidak ada lagi syafaat kepada orang yang kufur kepada Allah Ta'ala. Kufur ini ada dua, kan? Kufur ataupun orang kafir ni tuan-tuan, yang pertama ialah kafir yang pure lah. Yang pure maknanya yang tidak menerima hidayah, yang ingkar untuk menerima hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keduanya ialah kafir ataupun kufur nikmat. Kan? Kalau kita perhatikan tengok, kufur ini maknanya lebih kepada kufur nikmat lah, kan? Kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala seru mereka, wahai orang beriman. Tiba-tiba di hujung tadi tu, wal kafiruna humuz zalimun. Takkanlah begitu. Apakah orang Islam jadi kafir? Maksud di sini ialah orang yang kufur nikmat setelah Allah bagi rezeki tadi, mengapa kamu tidak infakkan sebahagian daripada rezeki yang kami bagi, kata Allah, kepada mereka yang memerlukan. Sebab harta tadi itu aku punya. Tak, Allah kata begitulah, kan, kita boleh faham. Maka penghujung ayat ini menyatakan bahawa orang kafir itu orang yang zalim. Dapat difahami bahawa kezaliman mereka disebabkan sikap mereka tidak mahu mengeluarkan infak ataupun juga mengeluarkan zakat. Kan? Mengeluarkan zakat. Jadi kalau tidak mengeluarkan zakat, bermakna dosa besar. Kan? Jadi timbul di sini, isu di sini, apakah orang yang allazina amanu, mereka masih beriman, tapi tiba-tiba Allah kata wal kafiruna humuz zalimun. Kafir yang dimaksudkan di sini bukanlah kafir yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kafir dalam maksud kufur nikmat, yang kufur kepada nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya. Baik, ayat ini mengukuhkan sekurang-kurangnya 3 poin ataupun 3 perkara. Pertama, orang kafir menzalimi diri mereka sendiri kerana menolak tanggungjawab keagamaan dan kemanusiaan. Ini dalam konteks yang kafir lah, kan, sebab mereka menolak tanggungjawab keagamaan disebabkan oleh mereka tidak mendapat kebahagiaan pada hari akhirat. Jelas Allah Ta'ala tidak pernah menzalimi mereka, lah yang menzalimi diri sendiri. Allah bagi pilihan kepada manusia. Macam hari inilah, kan. Boleh tak Allah jadikan, sebab dalam Quran pun sebut Allah jadikan ummatan wahidah, kan. Boleh tak Allah Ta'ala buat manusia ni satu agama sahaja? Boleh, tapi tidak begitu. Boleh tak Allah Ta'ala buat manusia patuh belaka kepada undang-undang? Boleh, tapi tidak begitu. Manusia diberi kebebasan, kan. Dihantar, dibekalkan dengan Nabi, ada kitab-kitab yang tertentu dalam konteks kita Al-Quran sebagai petunjuk, pedoman, kan. Jadi beri kebebasan, macam bak nak makan lah, kan. Kita ada kebebasan nak makan apa. Kalau makan banyak boleh membawa kepada sakit. Makan sikit pun sakit, tak makan pun sakit. Makan yang halal, makan yang tadi tu yang halal. Makan yang haram pun sakit juga, kan. Jadi kita ada pilihan
kita nak jadi apa. Jangan hanya kata, okey Allah dah tentukan aku ni ahli syurga, aku ni ahli neraka. Yang kedua, orang kafir menzalimi masyarakat mereka sendiri. Menzalimi masyarakat mereka sendiri ini kerana sikap mereka tadi itu, kekufuran mereka itu adalah faktor kekerasan hati dan menjadikan seseorang itu terlalu bergantung kepada dunia, kan, keras hati, kan, satu kezaliman. Dan yang ketiga ialah infak pada hakikatnya satu amalan yang faedahnya kembali kepada orang yang berinfak tadi. Sama ada di dunia dia dah dapat nikmat tadi, kan? Mungkin kalau orang tahu, biasanya kebanyakannya orang yang buat ni dia sembunyikan, kan? Dia sembunyikan sumbangan dia, bantuan dia. Ada kalanya orang tahu sebab kita pun nak iklankan juga, tapi jumlah kita tak cerita sebab kita nak ajak orang lain, jom kita pakat bantu anak-anak sekian, anak-anak yatim, kan, yang nak pergi belajar, masuk universiti contoh, kan, dan sebagainya, kan, kita ajak belaka. Jadi pakat sama-sama infak, kan, sedikit seorang saham. Dan kita akan biasanya tadi orang tadi dia akan mendapat kebahagiaan, keseronokan di dunia maupun di akhirat. Yang penting ialah apa dia yang utama adalah nawaitu kita, kan, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan dikasihi oleh manusia dan hari akhirat nanti, dan infak dia akan menjadi penyelamat dan bekalan, kan. Itu dah dia dah, wa khairuz zat at-taqwa, sebaik-baik bekalan adalah at-taqwa, kan, dan bekal kubur kita adalah infak. Bab kata dalam ayat yang dibacakan tadilah, kan, kalau boleh dihidupkan balik semula apa yang nak dibuat, antasaddaqa, untuk dia bersedekah, kan, fa asaddaqa wa akun minas solihin, aku nak bersedekah, nak jadi orang yang baik-baiklah, pasal dah tahu dah, kan, masa hidup dulu amat kurang untuk bersedekah, berinfak. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Okey. Dr. Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah dia kata ayat ini mengisyaratkan perselisihan dan saling berbunuhan dalam ayat yang terdahululah, kan, tentang jihad yang kita highlight tadi. Kemudian TM Hasbi As-Siddiqi dalam tafsir An-Nur, ini saya bawa contohlah beberapa tafsir Nusantara kita. Okay, tafsir An-Nur dia kata orang yang tidak mahu mengeluarkan zakat, orang yang menganiaya, menzalimi diri sendiri. Betul lah, kan? Dan meletakkan hartanya pada bukan kedudukan yang betul. Sebab kita maklum pada harta kita ada kewajipan untuk mengeluarkan zakat dan ada hak orang lain padanya. Bukan harta kita tu kita milik sepenuhnya. Jadi mereka itulah yang Allah namakan sebagai orang yang kafir, artinya yang kafir ataupun mengkufuri nikmat. Maksudnya untuk buat mereka takut, dan ia juga menunjukkan betapa besar dosa orang yang tidak mahu mengeluarkan zakat. Dan Hamka pula dalam tafsir Al-Azhar dia kata permulaan ayat tadi perintah kepada orang beriman, maka di hujungnya kafir. Kafir yang dimaksudkan di sini ialah merujuk kepada orang beriman yang kafir. Kafir itu ada dua, kan, kafir yang ingkar kepada Tuhan, dan ini yang kafir yang tutup. Perkataan kafara maknanya tertutup, kan, perkataan kafara ni tertutup. Saya bila sampai di Mesir dulu ada nama beberapa tempat kafru syekh, kan. Kita ni kata budak remaja masa tu tempat ni nama kufu, kan. Kafara dia baca kafru, kan. Sebab ingatkan kapi lah. Rupa-rupanya makna tempat yang tertutup. Jadi bila kita faham perkataan kafara dan arti tertutup daripada menerima hidayah. Orang kafir ialah orang yang tertutup daripada menerima hidayah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi tidak ada lagi kafir dalam pengakuan iman. Dia solat, dia puasa, kan, tapi dia
tak mau belanja. Inilah yang dimaksudkan, kan? Yang dimaksudkan artinya kafir ataupun kufur nikmat. Sebagai kesimpulannya, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, okey 10-15. Orang yang beriman adalah orang yang sentiasa patuh segala perintah dan larangan Allah Ta'ala. Jadi kalau dalam konteks ini, bila kita baca kan ayat ini, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyeru, ya ayyuhallazina amanu anfiqu mimma razaqnakum, belanjalah daripada apa yang aku ataupun yang kami rezekikan kepada kamu. Allah bagi apa pada kita? Kan? Hari ini kita kata rezekinya dalam bentuk benda lah, tak? Kan? Dalam bentuk duit lah umpamanya, kan? Dengan duit, dengan kerja yang ada pada kita tu, kita ada duit dan kita boleh beli barang lah, kan? Cara mudah begitu. Maknanya yang paling mudah inilah untuk kita infak duit, kan? Di samping tadilah yang keduanya ialah untuk infak tenaga, kepakaran, idea, pengalaman dan sebagainya, juga boleh kita sumbang sarankan kepada pihak-pihak yang tertentu. Dan dalam konteks ayat ini dapat diambil pengajaran bahawa berinfaklah sebahagian daripada rezeki yang Allah bagi, kan? Bagaimana yang disebutkan tadi, dan sudah tentu pulangannya cukup lumayan sekali. Itu sekadar ringkas ceritalah. Kan kita tidak cerita bagaimana kisah para sahabat, tabi'in dan sebagainya, hanya sekadar yang disebutkan tadi. Sekadar Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang ditanyalah, kan? Jadi bayangkan tuan-tuan tak? Bayangkan tuan-tuan, kita infak, kan, kita ada RM10, rasa sayang, kan? Sedangkan yang kita derma itulah yang the real fixed deposit kita, kan? Itulah dia. Tapi kita nak bagi kefahaman kepada masyarakat, mungkin kita boleh bagi kefahaman, tetapi tidak semua orang boleh faham, kan? Jadi tak semua orang boleh faham kerana harta tadi itu ada 3, kata Nabi SAW, apa yang boleh dimakan maka dia akan musnah, jadi taib dah, kan? Yang kedua, apa yang dipakai dia akan rosak, baju, kereta yang disebutkan tadilah. Dan yang ketiga, apa yang dia beri maka dia akan mencukupi. Beri tadilah, kita infakkan, kita laburkan, walaupun tak banyak, dia akan, harta kita perbanyak, kita akan cukup dan kita akan ada insya-Allah tabungan nanti di akhirat. Jadi saya kira sekadar itulah, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Terima kasih. Ada soalan? Kerana masih lagi setia mengikuti kelas-kelas pengajian yang dibawakan secara langsung oleh Akademi Tadabbur Malaysia, ada program setiap hari, kan? Pagi pun ada, petang pun ada, malam pun ada. Terpulanglah kepada pilihan masing-masing. Dan yang kedua, siapa yang nak menabung juga boleh, kan? Ini juga sebahagian daripada tabungan yang tak nampak, kan? Fixed deposit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ganjaran yang setimpal kepada orang yang menginfakkan harta mereka fi sabilillah. Jadi saya kira sekadar inilah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati majlis ilmu kita pada malam ini. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah, yang kurang itu daripada kelemahan kenaifan diri saya mohon ampun dan maaf. Dan kita sudahi dan tangguhkan majlis ilmu ini dengan tasbih, kafarah dan suratul Asr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Okay, that's all the Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Warahmatullahi. Terima kasih doktor. Jazakallah Ustaz. Oh, that's all. Jazakallahu khairan katsira. Afwan.